أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا خدمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan dan mengaturkan kita sekali lagi berjumpa di pagi ini untuk berkongsikan usaha iaitu kita sama-sama belajar untuk memahami kalimah-kalimah Al-Quran dengan tujuan kita ingin memahami ayat-ayat Al-Quran dan risalah-risalah yang Allah sampaikan kepada kita yang mana sepatutnya menjadi pengajaran dan juga panduan di dalam kehidupan kita, ya, kerana Al-Quran itulah satu-satunya panduan kita dan dibantu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi manual, ya, manual kehidupan kita. So adalah menjadi sesuatu yang ganjil, ya, yang tidak tepat kedudukannya kalau kita kata kita mengaku yang Al-Quran dan Sunnah itu panduan tapi kita tidak memahaminya, ya. Itu yang kita perlu perbetulkan dari sekarang, ya. Tujuan QHS Academy mengadakan program-program ini ialah untuk membantu kita semua masyarakat, termasuklah mereka-mereka yang telah bersama QHS Academy ini pelan-pelan, ya, untuk membetulkan keadaan yang ramai di antara kita, termasuklah saya sendiri dulu, kita kata kita sudah membaca Al-Quran, ya, tapi kita tak faham pun apa yang kita baca. Dan apa yang kita buat selalunya kita akan baca terjemahan, ya, tapi sebenarnya kita tidak juga memahami terjemahan tu sebab kita tak kenal kalimah. Sepatutnya kita untuk kita memahami terjemahan tu kita kenalkan kalimah dulu. Barulah tepat pada kedudukannya, ya. Ini kita cuba memahami terjemahan tapi kalimah kita tak kenal. Macam bahasa Inggeris lah, ya. Kalau kita tak kenal kalimah bahasa Inggeris tu, kita tak dapat memahami apa yang kita baca. So kita berusaha mengenal kalimah-kalimah bahasa Inggeris, sebab itu kita kebanyakan daripada kita boleh menguasai bahasa Inggeris sebab kita kenal kalimah. Begitu juga Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, memang tidak ada pilihan, ya. Kita kena belajar pelan-pelan, ya. Tak perlu cepat pun, ya. Tapi kita ambil masa yang bersesuaian dengan usaha yang bersungguh-sungguh, ya, untuk mengenal kalimah-kalimah tu, dan akhirnya kita membaca Al-Quran tu. Bila kita kata membaca Al-Quran tu, membaca bahasa Arabnya, ya. Bacaan Al-Quran yang sebenarnya, bukannya terjemahan. Terjemahan bukannya Al-Quran. So, Al-Quran ialah apa yang Allah katakan dalam surah Yusuf tu, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang tu Al-Quran, ya. Sesungguhnya kami telah pun menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Yang tu yang dinamakan Al-Quran. Yang tu yang kita kena kenal dan faham, ya, apabila kita membaca, ya. So hari ini insyaAllah kita teruskan perkongsian kita. Masih lagi mengimbas. Kita ni buat imbasan, ya, sebab kita sebenarnya sudah pun membincangkan dan berkongsikan, ya, kalimah-kalimah yang saya paparkan dengan menggunakan digital Al-Quran corpus.com ni. Dan semalam kita telah pun membincangkan, berkongsikan ayat 21, ya, 21, dan kalimah yang ketiga ialah alihatan, ya, alihatan. Dan kita bersama-sama memahami konteks alihatan tu di dalam keseluruhan ayat, iaitu amittakhadhu alihatan minal ardi hum
yunshirun, ya, iaitu yang kita gunakan juga ayat yang dipaparkan di dalam muka surat yang lain, yang kita boleh gunakan di sini. Dia apa, link dia di sini, ya. So kalau kita tekan link dia di sini, kita akan dapati dia akan bawa kita kepada ayat di muka lain, yang mana ayat-ayat ni adalah dipaparkan dalam penulisan yang lengkap dan sempurna, ya, mengikut Resam Osmani, ya. So malam kita telah kongsikan di sini, iaitu ini ayat dia, ya. Amit takhuzu alihatan minal ardi hum yunshirun, ya. Jadi tuan-tuan boleh lihat beberapa perbezaan, ya, di antara ayat yang ditulis lengkap dengan menggunakan kaedah Resam Osmani ataupun ayat yang ditulis mengikut kaedah yang penulisan lama, ya. Okey, so kita telah pun berkongsikan semalam. Kalau saya nak kongsikan perbahasan atau perbincangan kita semalam dalam bentuk simpanan, ya, yang kita simpan menggunakan screenshot. Cuba kita tengok ada tak perbincangan semalam, ya. Semalam ialah 25 hari bulan. So sini banyak, ada dua yang ni 25 hari bulan 7 ni, ialah screenshot untuk semalam lah, kita cuba lihat. Buka saja screenshot tu, kita akan, so dia akan paparkan kita, itu yang kita kongsikan semalam, ya, dan kita simpan dia dalam bentuk foto, ya, dia image lah. So ini kita yang telah ditandakan ni kita tak boleh nak edit, tapi kita boleh tambah kalau kita perlu menggunakan feature di Zoom screen sharing ni, ya, kita boleh guna, ya. Tapi lebih kurang apa yang kita bincangkan semalam ialah terdapat beberapa catatan yang kita buat dalam tulisan Jawi sekali, ya. So, elok tuan-tuan dan puan-puan praktis membuat penerangan tu dalam Jawi supaya kita familiar, ya, kita selesa dengan tulisan Jawi Arab. Kadang-kadang kita gunakan Rumi, tetapi Rumi ni sementara saja, transition saja, ya. Maknanya walaupun tuan-tuan menggunakan tulisan Rumi, tapi pastikan Jawi juga kenal. Jangan kita Rumi saja, Jawi tidak mengenal, ya. Jadi pertama sekali kita catatan di sini apa? Ittakhadhu ni kalimah yang kedua di dalam ayat ni, dia adalah fi'il madhi ma'lum wazan 8, ya, muzakkar yang jamak, ya, fi'il madhi ma'lum wazan 8, muzakkar yang jamak. Mungkin hari ini saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan macam manakah pembinaan kalimah ittakhadhu, supaya menjawab soalan kenapa kita kata dia wazan yang ke-8, ya. Kalau tuan-tuan boleh menguasai kemahiran ni, insya-Allah di tempat-tempat lain pun bila tuan-tuan melihat kalimah yang ada ta bertasydid ni, dah tahu dia adalah wazan ke-8. Bukan setakat kita tahu saja, kita boleh menerangkan, ya. Okey, lepas tu alihatan adalah kalimah yang ketiga yang menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih adalah objek kepada kalimah ittakhadhu. So ittakhadhu ni fi'lun ataupun kata kerja yang kita panggil muta'addi. Muta'addi maknanya yang memerlukan objek. Ada kalimah kita panggilkan kalimah lazim. Lazim tu dia tak memerlukan objek. Dia, seseorang tu melakukan sesuatu tu, dia melakukan ke atas dirinya, ya, dia tidak memerlukan objek. Itu lazim dia panggil. Tapi yang muta'addi ni dia
melakukan sesuatu kepada sesuatu yang lain. So bermakna kalimah ni memerlukan objek. Sebab itu ada alihatan dengan ta marbutah berbaris fathah tu menunjukkan dia adalah objek kepada takhazu dan dia mengambil i'rab yang mansub, ya. So kalau kita nak expand maf'ulun bih ni, kalau nak masukkan apa i'rab dia, kita kata maf'ulun bih yang mansub, i'rab yang mansub, ya. Dan kita juga telah berkongsikan semalam minal ardi yang kotak hijau adalah jar wa majrur, ya. Kerana apa jar wa majrur? Kerana ada kalimah min, asalnya min, kemudian bila bergabung dengan hamzah wasal dengan lam yang sukun, nun yang pada asalnya ialah sukun, dah hidupkan sukun itu, maknanya ditukarkan kepada baris baris atas, ya. Jadilah minal ardi, asal dia apa dia? Min al ardi, itu asal dia, ya. Min al ardi. So bila nak membaca secara sambung wasal, so nun ni dihidupkan dengan baris fathah, jadilah bacaan dia minal ardi, ya. Dan tentulah dha tu mengambil baris kasrah kerana al-ardi adalah isim yang majrur disebabkan oleh kalimah min tadi, ya. So min tu adalah harfun jar yang juga kita boleh gelar dia sebagai amil, ya. Amil yang memajrurkan kalimah, asal dia al-ardu, tapi bila ada min dia akan jadi al-ardi. Adalah sambungan kepada ayat ini. Jadi hum ni, yunshirun ni menjadi satu sambungan cerita, ya. So dia boleh mengambil satu bentuk ayat. Jadi bermakna hum ni juga boleh berperanan sebagai mubtada, memulakan cerita hum yunshirun. Jadi mereka, ya, mereka yunshirun, sini fi'il madhi maklum, wazan keempat muzakkar jamak yang marfu'. Itu cara menerangkannya dengan terperinci supaya lengkap, ya. Fi'il mudhari', yang mana kita mengenal fi'il mudhari' adalah tanda ya, ya. Ya di permulaan kalimah tu dipanggilkan mudhara'ah ataupun tanda fa'il dia, iaitu kita lihat ada tak imbuhan di belakang dia untuk menjamakkan dia. Ada waw nun, ya. Jadi ya ni dengan waw nun ni, so kita kumpulkan maklumat tu sekali. Bila ada ya, tengok ada waw nun bermakna mereka, ya, mereka, itu maknanya yang jamak. Sebab itu kita dapat jamak di sini, ya. Ni boleh besarkan sikit kan? Okey. Besarkan sikit. Kita fokus pada yunshirun, ya. Okey. Itulah tanda mudhari'nya, ada ya dan waw nun. Okey. Tetapi ya sini berbaris hadapan, bukannya ya berbaris atas. Kalau ya berbaris atas, kemungkinan besar dia adalah wazan yang pertama, ya. Tetapi sini ya berbaris hadapan dan dia mengambil konstruk dengan shim baris bawah tu. Kalau kita sudah biasa dengan acuan kalimah, ya, mungkin saya boleh kongsikan sekarang. Yunshiru, tengok, ya, yunshiru dia adalah acuan apa? Yuf'ilu. Nak mencari acuan dia, kita tukarkan nun ni kepada fa, shim ni kepada ain, ra ni kepada lam. Jadilah yuf'ilu. Itu acuan dia, yuf'ilu. So macam mana kita nak tahu yuf'ilu tu jenis dan wazan yang keberapa? Kita gunakan template yang kita selalu kongsikan di sini, ya. Tengok yuf'ilu. So saya highlightkan sekarang yuf'ilu yang ini, ya. Fi'il mudhari' wazan keempat. Ni dia acuan dia lah, yuf'ilu jadilah yunshiru.
So mana bila kita tengok dia matching, ya, yunshiru tu match yuf'ilu, kita tahulah maknanya kalimah tu adalah okay, tolak ni ke tepi sikit, adalah apa? Fi'il mudhari', ni jenis dia, ma'lum dan wazan keempat. Itu cara nak mengenal dia. Di itulah kita dapat menerangkan dia adalah fi'il mudhari' ma'lum wazan keempat. Okey. So, kita padamkan semula tanda ni sebab kita nak sambung mengupas tempat tadi. Ya. So sudah kenal ya, fi'il mudhari' ma'lum wazan keempat. So balik kepada yang tadi, mana dia di sini. So fi'il mudhari' ma'lum wazan keempat. Ya. Dan waw nun, ya dengan waw nun ni juga menunjukkan pelakunya iaitu fa'il tu dari segi jantina adalah muzakkar. Ya, muzakkar. Kalau muannas dia berbeza, ya, dia tidak yunshiruna. Ya. Kalau muannas yang ramai, mereka perempuan, dia punya pembentukan ialah dia tidak ada waw di sini, ya. Tidak ada waw di sini, nun baris atas, tetapi ra tu disukunkan. Itu kalau mereka perempuan. Ya, apa kalimah dia? Yunshirna. Yunshir, sukun, tidak ada waw, nun baris, itu kalau mereka perempuan. Jadi kalau ini jelas ya baris hadapan, dan ada waw, imbuhan waw nun dengan ra baris hadapan, menunjukkan dia fa'ilnya, pelakunya adalah mereka lelaki, ya. Jadi muzakkar lah. Sebab tu kita dapat muzakkar ni, ya. Jamak, ada waw nun tu kita pun dah faham dia adalah jamak, dan i'rab dia adalah marfu', ya. Jadi dengan ra baris atas dengan imbuhan waw nun menunjukkan dia adalah kalimah fi'il mudhari' yang marfu'. Apa maksud marfu'? Marfu' bermakna kata kerja ataupun perbuatan yang memang berlaku dan berterusan berlaku. Ya, dia tidak ada penghabisan dia, ya. Dia tak ada penghujung, dia masih berlaku. Mana perbuatan tu pada masa diceritakan tu dia masih lagi berlaku. Itulah yang dinamakan fi'il mudhari' yang marfu'. Okey, tadi saya nak tunjukkan pada tuan-tuan macam manakah kalimah ittakhadhu ni cara kita mengenal, dan cara yang paling baik untuk kita mengenalnya, kita buatkan pembentukan, ya. Pembentukan menggunakan proses pembentukan kalimah daripada 3 huruf akarnya. Jadi tuan-tuan kena cari 3 huruf akar dululah. Okey. So macam mana nak mencari 3 huruf akar? Di sini tuan-tuan pergi ke okey, saya minimizekan yang ni dan saya pergi kepada ayat dia di sini. Pergi kepada bahagian cari kalimah ittakhadhu dalam senarai. Yang ni bahagian apa? Bahagian word by word, ya. Word by word, ya. Sebab word by word dia akan senaraikan semua kalimah di dalam ayat ni, ya, satu persatu. So kita pergi ke word by word ni, tekan di word by word. Okey, dia akan senaraikan. Ini dia, ya. Ini dia ayat daripada Amit takhudhu alihatam minal ardihum yunshirun. Inilah ayat yang ke-21. Tuan-tuan boleh lihat, besarkan sikit. Ya. Bermula daripada amin ni kalimah yang pertama, ittakhudhu adalah kalimah. So inilah apa kalimah yang kita nak kongsikan pagi ni dari
cara pembentukan, ya, pembentukan kalimah. So cuba tuan-tuan tengok di sini pun kita akan dapati beberapa maklumat tentang ittakhazu, ya. Okey, maklumat yang pertama kita akan dapati dia adalah fi'il madhi. Tengok di sini, ya. Fi'il madhi. Penerangan dia ada dalam bahasa Inggeris dan ada dalam bahasa Arab dia sekali. So dia adalah fi'il madhi, ya. Cuma di sini penerangan di sini dia tidak menyatakan sama ada maklum ataupun majhul, ya. Jadi macam mana cara kita nak mengenal? Kalau di dalam penerangan Arab dia ni, dia tidak sebut maklum ataupun majrur, maknanya kalimah tu adalah maklum. Itu caranya. Sebab kalau dia majhul, dia akan sebut lil majhul di sini. Fi'il madhi lil majhul. Itu kalau kalimah tu majhul. So kalau dia senyap, silent, maknanya understood dia adalah maklum. Jadi dia adalah fi'il madhi maklum. Ya. Dan yang hujung ni dia nak menerangkan apa? Wal dhamir muttasil fi mahalli rafa' fa'il ni ialah yang ni. Waw alif ziyadah tu, itu fa'il dia. Ya. Kalau tak familiar dengan Arab ni pun tak mengapa, ya. Kita familiarkan dengan dengan bila ada waw alif ziyadah ni bermakna itulah fa'il dia, ya. Dan fa'il itu ialah fa'il dhamir yang muttasil ni, ya. Dia muttasil maknanya dia attach, ya, dia attach. Dan fa'il dia kata rafa'. Rafa' tu apa maknanya? Fa'il mesti marfu' lah. Ya. So rafa' ni adalah untuk fa'il dia, pelaku dia, ya. Tetapi fi'il madhi dia tidak ada i'rab. Ya, fi'il madhi tidak ada i'rab. So rafa' ni bukannya untuk fi'il madhi tapi untuk fa'il dia, pelaku dia, waw alif ziyadah, ya. Okey. Jadi dia kata yang biru ni, pronoun ni yang merujuk kepada waw alif ziyadah tu, itu pelaku, ya. Dia tulis apa? Subject pronoun. Itu fa'il lah makna bahasa Inggeris dia. Pelaku. Ya. Dan pelaku tu siapa? Dia ceritakan dalam kumpulan kata kerja ni, dia adalah orang ketiga lelaki yang jamak. Ya, mereka lelaki yang ramai. Ya, third person masculine plural. Dan apakah wazan kalimah ni? Wazan yang ke-8. Itu dia, wazan yang ke-8, dan dia adalah perfect verb. Perfect verb ni ialah fi'il madhi, ya. So bermakna maklumat yang diberikan oleh korpus ni cukup untuk kita mengenal, dan seterusnya kalau kita nak membuat pembentukan kalimah, ya, sudah boleh, ya. Cuma di sini dia tidak dipaparkan 3 huruf akar dia. 3 huruf akar di sini, ya, tidak. Belah kiri dia bagi makna sekali. Maksudnya apa? They have taken, ya. They have taken, ya, dalam bentuk perfect participle. Lepas tu dia kata perfect tense, ya, bukannya past tense, dia perfect tense. So perfect tense biasanya dia diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dengan have taken, ya. Okey, macam mana kita nak mencari 3 huruf akar? Okey, tuan-tuan apa buat? Tekan saja di kalimah ni, ya, yang ada kotak. Bila kita bawa cursor situ, dia ada berkotak tu. Tekan saja di situ, so dia akan bagi 3 huruf akarnya di sini, ya.
Okey, ini dia. Cuma beza sekarang ni korpus ni menggunakan hamzah qata' ya. Okey, QHS Academy dia tak ikut cara korpus ni dalam konteks penggunaan huruf dalam huruf akar kerana kita menggunakan alif bukannya kha. Alif adalah tidak menggunakan hamzah qata' berkaki alif dalam huruf. Ya, huruf dia adalah alif. Huruf hamzah qata' adalah perubahan daripada alif. So dia yang sebenarnya adalah alif, kha dan zal ya. So kita gunakan tu untuk buat demonstrasi macam manakah ittakhazu dibentuk ya. So kita clearkan daripada sini dan keluar daripada notation ni supaya kita boleh menggunakan leksi logos ya. So kita pergi pada leksi logos, saya terus kepada pembentukan kalimah sebab dari segi pengenalan tuan-tuan sudah kenal, sepatutnya dah kenal ya. So daripada penerangan di sini tadi ya, sudah mengenal dia ya. Daripada kalimah sendiri patut sudah mengenal. Cuma kita nak tengok acuan dia ya. Kalau dia fi'il madhi sini ya, fi'il madhi maklum wazan ke-8, apakah acuan dia? Apa acuannya? Jadi tuan-tuan pergi kepada template yang ni, tengok acuan fi'il madhi maklum wazan ke-8. Okey, saya gunakan tanda tik ni. Okey, fi'il madhi maklum wazan ke-8. Kena ke bawah sikit. Okey, semula dia tak sampai ke wazan ke-8 paparan ni, so dia keluarkan dulu. Naik ke atas sikit. Tu dia wazan ke-8 di sini ya. Sekali lagi. Fi'il madhi maklum wazan ke-8. Hijau dengan hijau tak nampak pula ya. So yang dimaksudkan ialah yang mana? Ni dah acuan dia. If ta'ala. Ni ya. If ta'ala. Yang tu yang kita akan nak gunakan sekarang untuk menunjukkan pada tuan-tuan dan bahawa macam mana kalimah ittakhazu dibentuk ya. Ingat acuan dia apa? If ta'ala ya. Untuk menjadi kalimah ittakhazu dia menggunakan acuan if ta'ala, iaitu fi'il madhi maklum wazan ke-8. Okey, so saya terus kepada leksi logos untuk membantu kita membina kalimah supaya kita confirm dia adalah fi'il madhi maklum wazan ke-8. Jadi kita mulakan dengan alif, kha dan zal. Itulah 3 huruf akar yang kita nampak di dalam korpus tadi. Dia dah beri maklumat tu kepada kita gunakan saja dan membentuk huruf akar senang saja, sambungkan saja ya. Sambung, yang ni dengan sambung jadi dan bariskan tetapi alif adalah huruf illah ya. Alif adalah huruf illah, so yang ni perlu ditukarkan kepada hamzah qata'. Ya, so kita pergi ke sini, hamzah yang berkaki alif dan tukarkan dia kepada hamzah qata'. Bariskan atas dan kha bariskan atas dan zal pun bariskan atas. Itu jadi dia punya kata dasar. Alif, kha, zal, 3 huruf akar menjadi kata dasar akhaza. Akhaza tu bermakna mengambil ya. Kalau kita nak berikan makna tu boleh kita buat kemudian. Hari ini kita nak teruskan dengan pembentukan dia. Jadi pembentukan tadi tuan-tuan sudah tengok apa dia? Yang ini, if ta'ala. So dengan Quranic vocabulary ni tuan-tuan sebenarnya boleh copy je kat sini ya. Nak type pun boleh
kalau tak type, copy sini pun boleh ya. So bila dah highlight tu, tekan Ctrl C untuk copy. Ya. Bila tekan Ctrl C ke dekat komputer keyboard, kita sudah copy dan bawa balik ke Lexilogos, paste dia. Nak paste macam mana? Ctrl V ya. Ctrl V. Itu pasting. Dan bracketkan dia. So inilah acuan dia ya. Acuan untuk membentuk kalimah ittakhazu tu bermula dengan kata terbitan yang dibentuk daripada acuan ifta'ala. So apa kita buat? Kita copy ni dulu ke sini, lepas tu kita gantikan fa dengan hamzah qata', ain dengan kha, lam dengan zal. Tu cara cara nak menggunakan acuan ni dan membentuk kata terbitan ya. So kalau nak saya ulang sekali lagi, gunakan arrow fa ni, tuan-tuan, fa ni ya, fa yang sukun tu gantikan dengan hamzah qata' yang pertama tu. Bermakna hamzah qata' ni masukkan, gantikan fa menjadi hamzah qata' yang sukun. Itu cara dia ya. Okey, lepas tu huruf yang kedua ialah ain ya. Ain ni gantikan dengan huruf kha yang kedua di sini dalam kata dasar. Jadi bermakna kha ni akan mengambil alih ain dengan baris atas. Jangan ikut baris kata dasar, ikut baris acuan ya. Ini acuan dia. Kemudian dan akhir sekali lam ya, lam yang huruf yang terakhir ketiga, fa adalah huruf pertama, ain huruf kedua, lam huruf ketiga ya. Jo huruf ketiga acuan tu gantikan dengan zal di sini ya, dalam kata dasar. Jadi zal akan menggantikan lam, jadi zal dimasukkan sini mengambil baris atas iaitu fathah. Okey. So lebih kurang tu ya. Kalau kita nak tunjukkan sekali lagi, fa diganti dengan hamzah qata', ain ya digantikan dengan kha. Ya. So hamzah wasal dengan ta tu masih ada di situ ya. Masuk saja ke dalam ini, dia akan jadilah kata terbitan dia. Okey. So apa kita buat sekarang ni ya, kita gantikan dia ya. Kita gantikan dia. Clearkan dulu dan kita ganti ya. So macam mana cara nak ganti ialah ambil hamzah qata' ni, yang sini, copy dan tukarkan fa ni dengan hamzah qata'. Maknanya paste dekat fa ya. Macam tu. Lepas tu pastekan dia. So dia bertukarlah kepada hamzah qata'. Tetapi fa adalah sukun, jadi tukarkan baris itu kepada baris sukun sakinah. Okey, ain kita tukar pada kha. So ambil kha ni, kopikan dia, masukkan ke gantikan ain tu pada kha. Dia berbaris atas sebab acuan dia baris atas. Betul, okey, baris atas betul. Dan lam tukar kepada ambil zal di sini, berbaris atas tu, sini baris atas. Okey, maknanya tak payah tukar baris lah sebab dia memang baris atas. Kopikan dia, tukar kepada lam. Jadilah hamzah wasal dengan hamzah qata' yang sukun, lepas tu takhaza. Okey. So kaedah di dalam wazan ke-8 ya, apabila alif huruf akar yang pertama inlah dia bertukar pada hamzah qata',
Dan hamzah qata' tu sukun di dalam pembentukan kata terbitan wazan ke-8, maka hamzah qata' tu hendaklah yang sukun ditukar kepada huruf ta. Jadilah ta yang sukun, ya. Yang ini saya tandakan. Yang ni hamzah qata' yang sukun ni, hamzah qata' di dalam pembentukan kata terbitan wazan ke-8 perlu ditukar kepada huruf ta. Jadilah dia ta yang sukun. Okey. So kita kopikan saja di sini, bawa ke depan ni dan tukarkan hamzah qata' ni kepada ta. Jadi jadilah dia ta yang sukun. Ambil ta dan sukunkan dia. Itu dia, ya. Jadilah ada dua ta, satu yang sukun dan satu ta berbaris. Dan kita tahu apabila ta yang sukun bertemu dengan ta berbaris, dia sudah melibatkan tasrif dari aspek juga dari aspek tajwid. Ya, dia membabitkan idgham mutama silain shaghir, ya. Idgham mutama silain shaghir. Sebab yang pertama bersukun, yang kedua berbaris. So ta yang pertama tu dimasukkan ke dalam ta yang kedua dan ta kedua tu akan ditandakan dengan tasydid. Itulah, ya, tasrif dalam aspek tajwid sekali, ya. Iaitu melibatkan idgham mutama silain yang shaghir, ya. So kita ambil, kopikan dia, bawa ke sini. Jadi yang ni, yang dua ni, ya. Yang dua ni tuan-tuan buat apa? Tukarkan kepada ta yang bertasydid dan berbaris atas, ya. Ambil ta dan dia bertasydid dan akan mengambil baris atas, ya. Dia mengikut ta yang kedua, ya. Baris dia kena mengikut ta yang kedua tu, jadilah ittakhadha. Inilah kata terbitan, ya, kepada alif kha zal, ya. Tapi default dia masih lagi mufrad, singular. Okey. Untuk menjamakkan dia, apa kita buat? Kita tambah waw alif ziyadah. Kerana waw alif ziyadah tak, itulah pelaku dia, fa'il muzakkar yang jamak marfu', ya. Mahallin rafa', ya. Jadi tambah waw alif ziyadah. Masukkan waw dan alif ziyadah, alif kemudian sukunkan. Dia sebenarnya bukan sukun, dia tanda bulat, ya. Itu dinamakan waw alif ziyadah. Dia imbuhan kepada jamak muzakkar, ya. Ittakhadha, hamzah wasal hendaklah dibaca dengan i, bukannya a ataupun u, ya. Sebab huruf yang ketiga ta tu adalah baris atas, jadi hamzah wasal hendaklah dibaca dengan bunyi i, ya. Jadilah dia ittakhadha, ittakhadha, ya. Okey, so yang ni kita boleh padamkan, ya. Okey, dan gabungkanlah. Ya, gabungkan. Nak bergabung senang saja, buang tanda campur, ya. Jadilah dia zal baris atas, sekarang dia sudah berjumpa dengan waw mad. So zal tidak boleh lagi mengambil baris, ya. Tak boleh lagi mengambil baris atas. Saya bawa ke bawah supaya dapat teruskan di sini, ya. Dan kita tukarkan zal baris atas ni kepada zal dhammah. Kopi, bawa ke sini, ya. So zal yang ini kena tukar sebab
zal mengikut waw, dia tidak boleh mengambil fathah lagi. So dia kena tukarkan pada dhammah, ya. So yang ni saya akan tukarkan baris dhammah, bukannya baris atas. Jadi ittakhadhu, itulah kalimah yang digunakan di dalam di dalam ayat itu, ya. So akhadha maknanya mengambil. Dia adalah fi'il madhi apabila membentuk kata terbitan ittakhadha di sini, dia memberi arti dia telah mengambil, ya. Dia telah mengambil, ya. Mengambil itu juga boleh diterjemahkan sebagai menjadikan. Dalam konteks ayat tu, dia menjadikan sesuatu itu Tuhan. Mengambil Tuhan maknanya dia menjadikan sesuatu itu sebagai Tuhan, ya. So ini masih lagi mufrad, default dia. Tetapi ditukar kepada jamak, dia akan menjadi mereka, ya. Jadi makna kepada ittakhadhu ialah mereka telah menjadikan, ya. Mereka telah menjadikan. Dia adalah fi'il muta'addi, dia memerlukan objek. Sebab itulah di dalam kalimah itu, kita lihat balik kalimah, ya. Kalau kita nak letakkan dia punya rujukan tu ialah ayat 21 dan surah 21. Okey. Dan ittakhadhu tu adalah kalimah yang kedua. Itu cara, ya, nak buat rujukan, ya. Supaya lain kali kalau kita nak buat rujukan perbahasan tu, kita boleh tahu di manakah lokasi kalimah ini, ya. Okey, so lihat ayat dia dalam korpus tadilah, ya. Yang ini, dan kita lihat ini ayat dia, ya. Amit takhudhu. Okey, sebelum ada alihatan, waw ni tidak ada tanda panjang, ya, tak ada tanda panjang. So bila ada kalimah alihatan sebagai objeknya, sekarang waw mat ni sudah berjumpa dengan huruf hamzah di dalam dua kalimah berasingan, ya. So yang ni melibatkan hukum mat jaiz, ya. Mat jaiz muntasil. Sebab itulah ditandakan dengan yang waw tu ditandakan dengan tanda panjang, ya. So kalau kita menulis ittakhadhu tanpa alihatan, jangan letakkan tanda panjang, ya. Bagaimana dalam sini tadi, kita tidak meletakkan tanda panjang sebab tidak ada kalimah selepasnya, alihatan tidak ada di sini. So dia tidak ada hamzah qata' tu di dalam kalimah selepasnya. So ejaan dia ittakhadhu, dua harakat tanpa waw yang ditandakan panjang, ya. Tetapi kalau kita meletakkan alihatan selepasnya, so waw ni perlu ditandakan dengan tanda panjang, ya. So dalam ni mesti ditandakan sebab dia sudah bertemu dengan hamzah qata', ya. Lihatan, ya. So, hamzah qata' ni tuan-tuan patutnya sudah mengenal. Dulu kita sudah bincangkan hamzah qata' dengan alif tu sebenarnya adalah, ya, mad badal, ya. Yang ni adalah mad badal, ya, yang diubah daripada dua hamzah qata' yang berturutan, ya. Itulah sebab apa ada mad badal di situ. So pertemuan waw mad, ya, yang bertemu dengan hamzah qata' di dalam dua kalimah yang berasingan, dia melibatkan mad jaiz munfasil, ya. Sebab itulah ditandakan dengan tanda panjang di atas huruf waw mad. So, itulah dia sebab apa ada tanda panjang, ya. Okey, saya ingat cukup untuk hari ini, untuk berkongsikan dengan tuan-tuan macam mana kalimah ittakhadhu tu dibentuk, ya. So yang kita nak bincangkan,
Okey, ini boleh padamkan semula. Ustaz, Iaitu, Doktor, ya. nak tanya wazan 8 tu efek dia terhadap ayat tu? Okey, wazan 8 biasanya digunakan perbuatan yang melibatkan agama, melibatkan pegangan hidup, melibatkan akidah, melibatkan kepercayaan ketuhanan. So dalam konteks ni dia melibatkan Tuhan di sini kan ya. So bila ayat nak membincangkan mengambil sesuatu tu menjadikan Tuhan tu, biasanya dia akan menggunakan wazan ke-8 lah. Akidah, pegangan hidup, kepercayaan diri, kepercayaan hidup ni untuk apa, yang inner value lah kata ya, bahasa Inggeris ni. Pegangan hidup kita lah, lebih kurang macam tu ya. So itu biasanya akan soal Quran akan menggunakan wazan ke-8. Doktor, saya nak tanya sikit. Doktor ada sebut perkataan tadi, fi'il mu'antadi. Mu'antad. Apa dia? Muta'adi. Apa lagi? Say again. Mim, ta, ain, dal, ya. Mim, ta, ain. Ta, ain, dal tu bertasydid lah. Muta'adi. Tasydid. Mu'antadi. Kalau tak faham Arab, Inggeris lagi senang. Satu kalimah dia panggilkan transitif. Transitif. Satu lagi intransitif. Yang ini ialah transitif. Transitif maknanya perbuatan yang melibatkan objek. kata kerja yang melibatkan objek lah. Yes. Ini kata kerja dia. Okay. Dia kena ada objek. Dia mana dia row or arrow. Okay. Ini kata kerja dia. Dia memerlukan objek. So itu dah panggil muta'addi ya, ataupun transitive verb. So maknanya kalau intransitif tu maknanya opposite dia lah. Ya, yang tidak ada objek. Katakanlah dia tidur kan. Orang tidur dia tak ada objek kan. Dia jogging kan, dia tak ada objek. Perbuatan juga, itu dipanggilkan intransitif ya. Dia mengetahui alimah kan ya. Dia mengetahui, dia alim contohnya ya. Daripada alimah dia jadi orang alim kan ya. Itu biasanya dalam bentuk intransitif lah. Okey. Terima kasih Doktor. Okey, sama. Okey, ya, sampai 6 minit, 6 minit ya, tak apa. Kita nak jelas ya, apa yang kita berbincangkan tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.